Dan cikgu akan present. Sebabnya tingkatan cikgu ada ajar student tingkatan 3 dan diorang minta cikgu rekod pengajaran ni dan supaya diorang boleh tengok ulang balik lah. Kalau nak tengok video, nak tengok kelas ni kan. Jadi cikgu rekod juga. Kamu nak cikgu upload ke? Kamu nak tengok ke video yang cikgu mengajar ni? Tak apa. Apa, boleh? Okey, sekejap. Dah nampak skrin cikgu kan? Okey, dah. Okey, Alhamdulillah. Kita nak buka kat mana? Okey, kat sini. Okey, yang minggu lepas kita belajar, minggu lepas ke? 2 hari lepas. Hari Senin lepas kan? Okey, hari Senin lepas kita belajar tentang bab 4 poligon. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bab 4 poligon kita dah belajar hari tu. Kita imbas kembali sekejap. Cikgu rasa awak ada tulis hari tu rasanya. Dekat bab 4 ni kita belajar tentang poligon sekata dan poligon tidak sekata. Is it? Okay. Poligon. Cikgu tulis balik. Poligon sekata dan poligon apa? Tak sekata. Tidak sekata. Okey. Poligon tidak sekata. Poligon sekata dia ada 2 ciri. Apa ciri dia tu? Siapa ingat? Sama nilai sudut. Sama sudut. Sudut. Yes, sama. Sama nilai sudut. Sama nilai sudut. Sama nilai sudut. Okey, kita dulu sama nilai sudut dan lagi satu? Sama panjang sisi. Okey, jadi yang ni pun sebaliknya lah. Tidak sama, cikgu buat singkat je lah. Tidak sama nilai sudut dan tidak sama panjang sisi. Sekejap. Ada yang nak masuk. Ambil. Cikgu kan boleh cikgu tanya? Ini sebenarnya gambar siapa ya? Cikgu selalu tengok dekat Telegram ramai pakai gambar ni. Gambar kawan kamu ke? Gambar kamu meme kan ni? Okay. Saya jelaskan iklan sekejap lah. Okey, ni sama nilai sudut dengan tidak sama nilai sudut dan tidak sama panjang sisi. Itu adalah poligon sekata dan poligon tidak sekata. Okey, poligon sekata ni macam mana bentuk dia? Petak. Okey, segitiga sama sisi. Key point dia akan ada satu garisan kat sini. Di setiap sisi. Itu menandakan dia sama. Kalau yang ini pula dia tidak sama. Contohnya rectangular, dia sama kat sini je. Kat sini dia tak sama yang lain. Sama juga apa bentuk dia. Contohnya macam ni. Pun sama. Dia tak sama. Okey, dalam poligon sekata kita belajar apa? Cikgu ada line ke? Ke cikgu tak ada line? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Bagilah reaction sikit. Kok cikgu syok sendiri. Hasil tambah sudut pedalaman. Apa formula dia? N tolak 2. N tolak 2. Darab 180. Darab Ya, 180. betul. Dan yang kedua adalah hasil tambah sudut perluaran. Sudut perluaran yang mana dia adalah sama dengan 360. 360. Okey, terima kasih. Okey, jadi ini yang kita belajar minggu lepas. Dia sekarang ni hasil pembelajaran. Oh loh, nyanyi-nyanyi siapa tu? Okey, hasil pembelajaran. Senang hati. Suka cikgu mengajar ke? Okey, hari ni kita akan belajar dua perkara. Yang pertama adalah hasil pembelajaran 1 dan hasil pembelajaran kedua. Yang pertama adalah menentukan nilai sudut pedalaman. Highlight ke? Sudut pedalaman dan sudut peluaran dan bilangan suatu poligon dengan menggunakan formula yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan selesaikan masalah. Macam yang kamu buat latihan yang cikgu bagi hari tu, kerja sekolah hari tu. Jadi itu ya. Yang pertama, ini cikgu ambil balik soalan yang hari tu. Yang cikgu bagi, so sama-sama kita discuss. Yang kalau kamu dah ada buat, sebab cikgu check tak ramai yang hantar dalam berapa orang? 20.
Cikgu masih lagi dalam proses menanda lagi. Jadinya kalau yang ada dekat depan kamu, kamu boleh tanda sekali. Okay. So, kita buat dulu yang ini. Kita ambil pen hitam. Okay, ini soalan dalam buku teks. Kamu boleh rujuk dalam muka surat 68. Jadi kamu tengok kat sini diminta hitung nilai A tambah B tambah C. Okey, mula-mula kita revise dulu. Kita ada dua perkara yang kita selalu ingat. Iaitu yang pertama adalah mana pemadam? Okey, yang belum buat boleh salin, yang dah buat boleh double check ataupun boleh betulkan jalan kerja lah. Okey, yang pertama adalah hasil tambah sudut pendalaman. Ini cikgu buat singkat. Kamu nanti kalau jawab jangan buat ni pula, jangan HTSPD pula, tulis betul-betul. So, N tolak 2 darab 180. Yang kedua adalah hasil tambah sudut peluaran. Sebelum tu sekejap cikgu nak check. Cikgu tengah rekod kan? Yes, good. Okey, hasil tambah sudut peluaran adalah 360. Ini dua perkara yang kita akan kena ingat lah bila kamu dapat soalan bab poligon ni, kamu tulis dulu kat tepi ni supaya kamu revise. Okey, sekarang ni dia akan minta soalan dia A tambah B tambah C. Okey, jadi kalau kamu tengok A, B, C ni ada kat dalam ke ada kat luar? Luar. Bila duduk kat luar, kita hanya fokus pada ini saja. Hasil tambah sudut peluaran 360. Okey, sekarang kita tengok ada berapa sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya hasil tambah sudut peluaran which is 360. Okey. Jadi 360 sama dengan dia sepatutnya kena tambah A tambah B tambah C baru 3 sisi. Tambah ini berapa? Ini berapa? 90. Petak macam ni memang 90. 90, okey. Dan yang ini adalah tengok sudut peluaran dia. Ini kat dalam. Kita buat kat luar. Ini berapa? 100. Sebab apa 100? 180 tolak 100. Dapatlah. Tolak 80. Okey, 80. So, kita akan dapat 100. Tak. Okey, so kita akan tambah 90 tambah 100. Okey, boleh tolong tekan kalkulator. Berapa 90? Sini A tambah B tambah C tambah 190. 360 tolak 190? 170. 170. Semua dapat ke? Dapat. Dapat. 170. Okey, senang je. Ini senang dulu. Nanti bawah kita ada soalan yang lagi susah. Okey, yang ni yang kedua. Yang kedua adalah hitung nilai A tambah B tambah C. Cikgu tengok dekat Google Form tu ada yang tanya. Cikgu pun dah buat video tapi cikgu ulang balik. So that untuk kamu faham lah. Okey, bila yang pertama adalah kita salin dulu. Mana? Okey, kita salin dulu. Kita tulis dulu formula dia. Hasil tambah sudut pendalaman adalah N tolak 2 darab 180. Hasil tambah sudut peluaran adalah 360. Sekarang ni kita tengok. Okey, lepas tu kita pun moving on to the question. Kita tengok A, B, C. A duduk kat luar, C duduk kat dalam, B duduk kat dalam. Jadi kita akan guna kedua-dua formula. Sebab ada yang duduk kat dalam, ada yang duduk kat luar. Okey, kita tengok dulu A. Sebab A satu je duduk kat luar. Yang ni sedangkan yang ni ada dua kat dalam. Jadi kita settlekan yang kat luar dulu. Okey, kita pakai pen lain. Okey, kita tengok dulu kat sini. Dia bagi ini saja. Dia tak ada bagi maklumat apa-apa ayat. Jadi dia bagi tunjuk rajah ni. Ini sama sisi. Tapi sisi dia hanya dekat sini saja. Mula-mula ada yang tanya cikgu. Cikgu salah faham. Cikgu buat sini pun sama, sini pun sama, sini pun sama. Tidak. Salah ya. Sekejap, ada yang nak masuk. Okey. Jadi, kita tak boleh buat macam tu. Selagi mana dia tak buat garis ni, kita tak boleh nak assume dia sama sisi. Unless kalau dia ada buat garis macam ni, barulah sama sisi. Walaupun bentuk dia nampak sama tapi tidak sama. Okey. Jadinya, kita pun keluar dulu yang kat sini. Sebab kita nak cari A dulu.
Kita nak cari A dulu, kita keluarkan dulu, kita lukis. So dia sama sisi, ini adalah 98. Segitiga, berapa nilai segitiga sudut pedalaman dia? 180. Yes, 180. 180 tolak 98. Kita akan dapat 82. Jadi, okey, 82. Jadi kedua-dua sisi ni adalah 82. Tapi disebabkan kaki dia sama, jadi kita akan bahagikan dia. Jadi 82 bahagi kepada 2, kita akan dapat 41. 41. Betul, 41. Okey, so di setiap satu ni adalah 41. Okey, 41. Okey, kita dah nak hampir dah. Kita dah nak dapat A ni. Tapi dekat sini mengganggu. Okey, kita tak tahu berapa nilai ni. Dan kita tengok ini bila kamu kena banyakkan buat latihan lah. Kita akan tahu di mana kita kena highlight. Ini highlight dia. Oh, dia tak boleh highlight kat sini. Okey. Yang mana ini adalah kongruen. Bila kongruen, nilai dia akan sama dengan dekat sini. 65. Sini pun akan jadi 65. Itu dia punya bentuk geometri lah. Nanti kalau kamu belajar further, kamu akan belajar juga kongruen ni secara detail. Okey. Kena masuk. Setakat ni boleh tangkap lagi ke? Atau nak cikgu ulang sikit? Boleh. Boleh tangkap lah. Sebab kalau yang dah tengok video cikgu rasa kamu boleh faham kot. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapat 65, kita dah dapat 41. Kita boleh dapat tak A? Semestinya boleh kan? Okey, A adalah 180 tolak 41 tolak 65. Seorang boleh tekan kalkulator berapa? 74. 74. Okey, semua dapat sama. Jadi kita dah dapat nilai A. Okey, dah dapat nilai A, kita pun tengok pula ni C dan B kita nak dapat nilai dia. Okey, kita pun nak dia duduk kat dalam, kita pun akan pakai formula ini. Okey. Hasil tambah sudut pedalaman sebab sudut dia duduk kat dalam. Jadinya kita pakai pen lain pula warna purple. Hasil tambah sudut pedalaman adalah berapa? 1, 2, 3, 4. 4 sisi. 4 tolak 2 darab 180. Jadi 4 tolak 2, 2. Darab 180. 180 darab 2? 360. Betul. Jadi sekarang ni kita dah tahu duduk dalam ni adalah 360. Dia nak C dan B. Kita dah ada ini 65 dekat sini, bolehlah kita tolak. 180 tolak 65 berapa? Sama boleh tolong kira? 115. 115. Jadinya bolehlah dapat nilai C tambah B. Okey, tak apa, kita buat macam ni. Hasil tambah sudut pedalaman 360 sama dengan C tambah B tambah 115 tambah dengan 65. Okey, jadi kita pun C tambah B 115 tambah 65 berapa? 550678180. Is it? Betul ke? Betul. Betul. Okey, jadi 360. Jadi C tambah B, kita pun tukar-tukar, pindahkan dia 360 tolak 180. So, C tambah B dapat berapa? 180. 180. Okey. Kita dah dapat nilai A, kita dah dapat nilai C tambah B. Jadi kita pun tambah A tambah B tambah C sama dengan 74 tambah 180. Jangan lupa sudut ni. Jadi berapa nilai dia? 4, 254. 3. 5 ke 3? 224. Okey. 254. 5. 54. Okey, sorry. 200. 54. Okey, clear. Terima kasih. Okey, jadi semua dapat macam ni? Faham? Dapat. Je. Jadi step dia, cara dia bila kamu dapat soalan, tengok dia duduk kat dalam ke dia duduk kat luar. Bila duduk kat dalam, kamu nak pakai formula mana? Bila duduk kat luar, nak pakai formula mana? Okey, dah dapat. Okey, sekarang ni cuba tengok kat sini. Cikgu nak kamu buat yang ni. Yang mana dia tanya mempunyai, tentukan bilangan sisi bagi poligon yang mempunyai hasil tambah sudut pedalaman. Okey, tak boleh highlight. Kita pun buat sendiri highlight dia.
hasil tambah sudut pedalaman. Okey, apa formula hasil tambah sudut pedalaman? N tolak 2 N darab tolak 2. 180. Okey, betul. Terima kasih. Hasil tambah sudut pedalaman adalah N tolak 2 darab 180. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk dulu yang A. Ke kamu boleh buat sendiri? Nak cikgu tunjuk ke boleh terus buat sendiri? Tunjuk. Tunjuk. Okey, cikgu tunjuk satu. Yang mana A, kita tahu N tolak 2. Tak boleh, kena padam dulu. Hasil tambah sudut pedalaman kita, dia dah bagi tahu 900. 900. Dan kita tahu formula dia adalah ini. Jadi kita buat 900 sama dengan N tolak 2 darab 180. Dia nak tahu nilai N. N ni kan bilangan sisi. Kita tahu yang tu. Jadi kita pun pindahkan saja. 900 bahagi dengan 180. Okay, tengok dulu. N tolak 2. Boleh sambung tekan kalkulator. 900 bagi 180 berapa? Boleh tak? Ke cikgu tak ada lain? 5. 5. Okey, 5. Okey, terima kasih. 5. Jadi N tolak 2. Kita nak tahu bilangan sisi. Kan dia tanya bilangan sisi. Bila bilangan sisi dia nak N. Jadi kita pun pindah. N. Kalau tak nak pening, sebab cikgu kalau boleh biar benda yang kita bentuk algebra tu, A, B, C dia tu biar duduk kat belah kiri. Jadi kita terbalikkan dia. N tolak 2 sama dengan 5. Kita tukar tempat dia. Jadi N sama dengan 5 tolak jadi tambah 2. So N dia adalah 7. Maknanya dia adalah 7 sisi. Okey, dapat tangkap? Faham? Ada yang tak faham? Nak cikgu ulang? Kenapa boleh pakai formula ni? Okey, cikgu ulang balik sikit lah. Okay, kenapa kita, dia dah bagi nilai. Contohnya ini adalah 900. Kita tak tahu bentuk dia macam mana. Bentuk macam ni ke, bentuk macam ni ke. Tapi dia bagi tahu dalam ni adalah nilai dia 900. Jadi hasil tambah sudut pedalaman, ingat dalam bab ni kita ada belajar dua je perkara, iaitu hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut keluaran. Jadi dia bagi tahu sudut pedalaman. Jadi kita pakai formula ni. Jadi kita apply N tolak 2 darab 180. Dia dah bagi tahu nilai dia 900. Kita pindah. Kita dapat nilai N dia. Dan N dia adalah 7 sisi. So kita dapat konklusikan dalam ni 900 nilai dia adalah berapa sisi? Ada 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu salah lukis ada 1 lagi. 7 sisi. Okey, cuba cikgu bagi masa untuk kamu buat untuk B dan C. Cuba buat dulu. Nanti kita bincang. 3 minit. Dah siap bagi tahu ya? Kita boleh terus bincang.
Dah siap cikgu. Dah siap. Okey. Seorang dah siap? Ada yang dah siap ke? Dah siap yo. Dah siap 2 orang lagi. Ramai ke tak? Kita tunggu dulu sekejap. Kok ada kawan masih tengah buat. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey. Sekejap ya, ada orang nak masuk. Mana? Okey. Okey, dah siap. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang ni so kita untuk B, hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 1080. 1080 kita masukkan dalam formula n tolak 2 darab 180. Jadi kita pindahkan. Jadi 1080 bila darab dia akan jadi bahagi 180 and then sama dengan n tolak 2. Bila n tolak 2, okey, n tolak 2 kita pindahkan supaya biar bentuk-bentuk algebra ni A, B, C, D, E, F, G sampai Z ni duduk kat belah kiri. N tolak 2, 1080 bagi 180. Okey, berapa dapat nilai dia? Untuk bahagi ni dulu? 6 eh? 6. Okey, 6. N tolak 2. So, N kita adalah 6 tambah 2 jadi 8. Okey, semua dapat ya? Okey, yang seterusnya pula untuk yang ini adalah 1260 bagi 180 berapa? 7. 7. N tolak 2 sama dengan N adalah 7 tambah 2, 9. Semua dapat ya? Okey, tak senang. Semudah ABC je. Okey, sekarang ni kita pun nak masuk kepada menyelesaikan untuk hasil pembelajaran kedua. Saat menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon pada latihan yang diberikan dengan betul. Okey, sekarang kita ada latihan ni. Okey, kamu nak start pada buat latihan ini ke? Ataupun nak suruh cikgu buat conclusion dulu hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ni dah soalan aplikasi. Belum pun. Tapi nak cikgu terus buat soalan dulu ke? Ataupun nak suruh cikgu buat mind map dulu? Apa yang kita belajar hari ini? Kamu nak yang mana? Terus buat latihan? Okeylah, cikgu buat conclusion dulu. Boleh? Okay. Boleh ya? Okey, sekarang ni kita foregone. Kenapa ni? Okey, tak apa. Kita buat yang baru. Ni cikgu buat contoh-contohnya tadi. Okey, yang nak salin, boleh salin. Ni memang betul-betul conclusion kita. Okey, hari ni kita belajar. Hari ni dan hari Isnin yang lepas, kita belajar bab 4 iaitu poligon. Bab 4 iaitu poligon. Cikgu buat mind map sikit. Poligon. Yang pertama adalah kita belajar tentang poligon sekata dan tidak sekata. Poligon sekata dan poligon tidak sekata. Okey, dalam poligon sekata, cikgu tak tanyalah sebab cikgu rasa cikgu dah tanya banyak kali kan dan kamu pun dah faham. Poligon sekata ni ada 2 ciri, iaitu yang pertama adalah ciri dia adalah sisi dia sama panjang. Sisi sama panjang. Panjang sisi. Okey. Ayat cikgu beli lah. Sama panjang sisi. Panjang sisi. Dan yang kedua adalah sama nilai sudut. Okey. Manakala yang ini terbaliklah daripada dia. Tidak sama panjang sisi dan tidak sama nilai sudut dia. Okey. Okey, bawah pecah pada dia pula. Dekat bawah ni kita ambil warna biru. Untuk poligon sekata kita belajar tentang hasil tambah sudut pedalaman. Dan ini. Sini. Okey, untuk hasil tambah sudut pedalaman, dia punya formula adalah N tolak 2 darab 180. Manakala yang kedua adalah hasil tambah sudut perluaran. Sama juga, dia adalah 360.
Okey, tapi ada tambahannya, poligon sekata ni, macam cikgu lukis tadi, ini adalah contoh poligon sekata. Ini adalah contoh poligon sekata. So, mana nak tahu dia, dia akan ada garis macam ni. Macam ni. Okey, manakala poligon tidak sekata, rectangular, contohlah. Macam ni, so dia tidak sama. Jadi yang tambahan dia yang kita belajar adalah kalau kamu nak dapatkan sudut pedalaman dia. Untuk sudut pedalaman, kita kena bahagi N. Ini ada tambahan dia sikit. Dia kena bahagi N yang mana N tolak 2 ni kan dia punya formula hasil tambah sudut pedalaman. Darab 180, kamu kena bahagi dengan N. Macam ni. Okey. Cikgu tunjuk contoh dulu Yang ni contoh. Yang ni segitiga. Kita tahu segitiga adalah 180. Is it? Betul kan? Okey, manakala untuk segi 4, dia punya adalah 360. Sekarang ni dia nak tahu kalau sekata kita nak tahu sudut pedalaman dia. Dia nak tahu kalau kat sini berapa? Kat sini berapa? Kat sini berapa? Sama juga segi 4 ni, kat sini, dekat sini. Berapa sudut pedalaman dia? Untuk poligon sekata, kita boleh cari sudut pedalaman dia. Yang mana kita hanya perlu bahagikan kepada N. So kan dia ada 3 sisi, maknanya dia akan bahagi 3. Contohnya 180 bahagi kepada 3, kita akan dapat 60. So setiap satu sisi ni kita dapat cari nilai dia adalah 60, 60, 60. Sama juga yang ni 360 bahagi dengan berapa sisi dia? Ada 4. So 360 bagi 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6, 8, berapa? 36 bagi 4. 360 bahagi 4. So satu dia adalah 90. Lah mesti dah petak-petak kan? Okey, jadi satu dia adalah 90. Itu jadi kalau untuk poligon sekata kita boleh dapat, kita ada satu tambahan dia yang mana dia kena bahagi N untuk dapat nilai setiap sisi dia. Gitu. Dapat? Faham? Nak cikgu ulang balik? Dapat? Faham Okey. So same goes to untuk hasil tambah sudut, sudut peluaran juga adalah sudut peluaran sama juga. Kita tahu dia adalah 360. Tapi untuk poligon sekata kita boleh bahagi N. Sebab poligon dia punya sudut peluaran adalah sama. Cikgu zoom sikit. Mana? Macam ni. Okey, jadi ini sudut peluaran dia. Okey, ini sudut peluaran dia. Ini sudut peluaran dia. Ini sudut peluaran dia. Jadi dia adalah sama. Sini 60-60. Jadi kita hanya perlu bahagi 360 bahagi 3. Sama juga segi 4. Ini sudut peluaran dia. Sudut peluaran dia. Sudut peluaran dia. Sudut peluaran dia. Kita tahu sudut peluaran hasil tambah dia adalah 360. Tapi disebabkan dia poligon dia sisi sama. Jadi kita hanya perlu bahagikan bersama dengan nilai sisi dia. Okey. Clear yang tu? Clear. Okey. Yang lain okey? Nak cikgu ulang? Okey, faham Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni sama juga untuk poligon tidak sekata, dia macam ni bentuk dia. Okey, dia tak sama sisi. Jadi kita hanya belajar dua saja, iaitu hasil tambah sudut pedalaman which is N tolak 2 darab 180. Manakala hasil tambah sudut peluaran dia adalah 360. Itu sahaja. Okey, jadi dia tak adalah tentang sudut pedalaman dan sudut peluaran ni, dia tak boleh nak bagi N. Sebab dia punya bentuk tidak sama. Okey? Dapat yang tu lah? Okey, inilah yang kita belajar untuk chapter bab 4 poligon. Senang je. Okey, sekarang ni kita masuk pada soalan. Soalan yang lebih complicated lah. Okey, kita tengok dulu, cikgu baca dulu. Kalau kamu boleh buat sendiri, kamu buat sendiri. Kalau tak, cikgu tolong guide satu-satu. Okey, kita tengok dulu berdasarkan rajah di bawah. A, B, C, D, E, F, G, H. Yang atas ni, A, B, C, D, E, F, G, H. Ialah sebuah oktagon. Oktagon berapa sisi dia?
8. 8. 8. Okey. Lapan. Betul 8. Sekata tengok dia dah bagi tahu sekata maknanya sisi adalah sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan EFKLM ialah sebuah pentagon sekata. Pentagon 5. 1 2 3 4 5. Sekata juga. So sisi dia akan sama. Jadi kita sebelum kita start buat latihan, sebelum kita start jawab, kita tulis dulu formula dia. Tak nak pening-pening. Hasil yang mana sempat salin dulu soalan dia. Hasil tambah sudut pedalaman adalah N tolak 2 darab 180. Manakala hasil tambah sudut keluaran adalah 360. Okey. Okey, dah sampai sini boleh semua? Okey, Boleh. kita start jawab lagi ni. Kita baru tulis keluarkan dulu maklumat. Okey, dia bagi tahu ini adalah oktagon sekata, manakala yang ini adalah pentagon sekata. Ini 5 dan ini 8. Dia minta hitung CBM. CBM yang mana satu CBM? CBM di mana? C, okey kita ambil yang terang sikit. Biru. C, ni CBM. Maknanya dia cari nilai dekat sini. Okey. Mai cikgu padam dan cikgu tebal besarkan dia. Ini besar? Boleh kat sini. Kat sini. Clear sikit kan? Okey, jadi dia minta CBM dekat sini dan sini. Dan dia minta kat sini. Ini yang dia tak tahu. Okey, macam mana kita nak cari? Does anyone know? Dapat idea? Dah ke dah ada yang buat? Ke belum buat lagi? Belum buat lagi? Belum buat lagi, mari kita buat sama-sama. Okey, sekarang ni kita pun dia bagi tahu oktagon dan pentagon. Kita tak boleh nak buat hasil tambah sudut peluaran atau peluaran dulu. Jadi kita cari pedalaman dulu. Okey, cikgu padam sikit tak nak bagi nampak. Okey. Jadi dekat sini kita tahu pentagon dan oktagon, kita cari hasil tambah sudut pedalaman dulu. Kat sini berapa, kat sini berapa, sini berapa, sini berapa. Same goes to this one. Sini berapa? Sisi dia berapa? Semua. Jadi kita nak cari nilai itu dulu. Okey, jadi hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman untuk apa ni? Oktagon. Oktagon adalah berapa sisi? Dia ada 8 sisi. 8 tolak 2 darab 180. Okey, jadi 6 darab 180. Berapa? 6 darab 180. Okey, boleh? 1080. Okey, 1080. Sampai sini faham ya? Kita nak cari. So, kita tahu dekat sini adalah, dia punya ni adalah 1080 untuk yang besar. Dan kita pun hasil, kita cari pula untuk hasil tambah sudut pedalaman bagi apa ni? Pentagon. Yang mana nilai dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2 darab 180. So 5 tolak 2, 3 darab 180. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? RM540. Okey, semua dapat sama. Okey, bila sekarang ni kita dah tahu dekat luar ni, dekat yang besar punya nilai dia adalah 1080 total dia. Manakala kat kecil ni nilai dia adalah 540. Okey, kita dah tahu situ. Okey, cikgu padam sikit, tak nak bagi pening. Okey, bila kita dah dapat nilai ni, kita nak tahu ini yang cikgu terang tadi dalam mind map ni. Yang mana mind map cikgu tadi, mind map cikgu kat sini, kita nak tahu sudut pedalaman, kita kena bagi N. Kita nak tahu setiap satu ni. Dia kan dah bagi tahu ini adalah sisi sama kan? Poligon sekata. Bila poligon sekata, sisi dalam dia adalah sama. Jadi kita kena bagi nilai N. So, sudut pedalaman untuk poligon, untuk oktagon adalah
N tolak 2 darab 180. Kita dah tahu dia adalah 1080. Sorry, kita kena ada bahagi N tadi. Cikgu terlepas yang tu. Formula dia adalah kena bahagi N. Ini formula dia. Macam tu. Jadinya kat sini kita dah tahu 1080. Kita pun bahagi dengan N. N kita ada berapa? Ada 8 sisi. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? 1080 bagi 8? 135. 135. Okey, 135 ni kat mana? Dekat setiap satu sisi ni. Pedalaman ni. 135, 135, 135. Sini pun sama, sini pun sama. Sama semua. Okey, same goes to this one. Hasil tambah sudut pedalaman untuk pentagon dah dapat. Kita pun bahagikan juga nilai N dia. Sebab kita nak tahu kat dalam dia ni. Okay, cuba try buat dulu. Dah dapat ke? Dah berapa? 108. 108. Semua dapat sama ke? 108? Baik. Yang lain? Betul kan? Okey, 108. Okey, kenapa pula ni? Okey, 108. Which is kat dalam ni adalah 108. Okey, 108. Okey, sekarang ni kita dah ada nilai ni. Okey, dia nak cari nilai ni. Dah conteng teruk ni. Mari kita padam sikit. Kita nak bagi pada ni. Padam. Satu kat sini. 108. Kat sini. Kat tepi ni je kita nak. Okey, kita draw balik. Kita nak cari nilai sudut ni. Dekat sini. Okey. Okey, sekarang ni kita dah dapat dia punya dalam dia adalah yang besar punya 135. Kita pun tulis kat sini. Ambil. Kat sini 135. 135. Sini pun 135. Okey. Dan kat sini adalah kita tak tahu berapa sebab cikgu punya kita nak buat, kita nak cari poligon kat dalam ni. Kita keluarkan dia. Cikgu lukis dulu. Okey, kat sini. Ni bentuk dia. Ni macam ni dan macam ni. Okey, dan kita nak cari kat sini kan? Bila kita nak cari kat sini, ni B, ni M. Dan ini adalah C. Kita nak cari sudut kat sini. Sini adalah poligon. Tapi poligon dia adalah poligon tidak sekata. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sisi. Okey, jadinya kita nak buat, kita punya plan adalah, cara kita adalah ini, kita dah tahu nilai kat sini. Kat sini, dan kat sini nanti kita akan cari, kat sini pun kita akan cari. So, daripada sini, hasil tambah sini, tolak ni, yang ini, yang ini, yang ini. Okey, jadi kita akan dapat nilai kat sini. Ini. Mehlah kita buat. Tak nak bagi pening. Okey. Saya kat kampung. Okay, tak apa, Sofia, tak apa. Okey. Okey. Macam mana kita nak buat? Kita dah tahu 135, kita dah tahu 135, kita cari nilai kat sini. Nilai untuk dekat E ni. Mana pen ni? Kita tak nak warna kuning, kita ambil warna purple. Okey, dekat nilai E ni, ya Allah. Dekat nilai E ni, sekarang ni kita dah tahu nilai yang besar berapa? 135. 135 tolak yang besar, cikgu besarkan sikit supaya kamu nampak. Okey. Okey, 135 untuk keseluruhan ni. Ini 135. Okey, jadi kita nak nilai yang ini saja. Dan yang kecil kita dah dapat. Yang kecil berapa? 108. 108. Jadi cuba kamu buat. 135 tolak 18. Berapa nilai kat tepi ni? Berapa?
nilai kat tepi ni? 135. 27. Okey, dapat. Okey, kita sekarang dah dapat 27. Allah, tak nampak pula. Okey, kita tulis kat tepi. 27. Kita dapat 135. 135, 27. Sekarang ni kita nak cari sudut sini pula. Sudut kat sini, kita padam sikit. Kita padam dan kita draw balik. Kita cari pen yang gelap sikit lah, warna hijau. Okey, dekat sini, kamu tahu kan satu bulatan berapa nilai darjah dia? 360. 360. Okey, 360. Okey, 360. Kita nak ambil yang ni saja. Kita nak ambil kat sini saja. Jadi kita kena tolak 67, tolak ni. Tolak ni berapa? Kita tahu kan berapa? 108. Okey, 108. Jadi 360, cikgu contoh kat sini, tolak dengan 67, tolak dengan 108. Dapat berapa? 185. 185. Okey, terima kasih. Kita tulis kat tepi ni. Okey, cikgu lukis balik kat sini. Buruk sangat lukisan ni. Padam. Okay, cikgu lukis balik warna hitam. Yang mana kita punya bentuk macam ni. Ini. Okey, inilah sikit je. Okey, jadi kita nak tahu sudut kat sini B dan C, sini M. Okey, sekarang kita dah tahu satu persatu kita isi kat sini. Ini adalah 135. Ini adalah 135. Ini adalah 27 dan yang terakhir tu adalah 135. Okey, setakat ni boleh dapat tangkap ke? Boleh. Boleh. Okey, yang tak boleh tak? Nanti cikgu explain balik. Tak faham tak apa. Faham ni macam cikgu cakap, faham ni Allah yang bagi. Cikgu hanya menyampaikan saja. Okay. Jadinya kita kena banyak berdoa lah minta diberi kefahaman oleh Allah. Okey, sekarang ni kita dah ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun dah tahu hasil tambah sudut pedalaman pakai formula. Hasil tambah sudut pedalaman untuk 5 sisi pakai formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman untuk 5 sisi adalah 5 tolak 2 darab 180. Okey, 5 tolak 2, 3. 3 darab 180. Berapa nilai dia? 5. Kita dah buat tadi. 540. Yes, betul. Jadi, kita tahu dekat dalam ni semua dia sekali adalah 540. Jadi kita dah tahu semua. Jadi 540 sama dengan, okey, sudut ni kita letaklah jadikan dia sebagai X. Okey, X. Pakai pen lain sikit. Kalau yang dah dapat tangkap tu, cuba buat dulu. X tambah 135. Yang dah slow-slow dapat tangkap, dah faham tu. 27 tambah 135. Lima, 27, 135. 432. Betul ke cikgu dapat 432? Yang lain dapat juga ke? Dapat. Okey, sekarang X kita pun pindah-pindah 540 tolak 432. Kamu dapat ke? Cikgu takut kamu tak faham. Jadi tulislah satu persatu. Which is X tambah, kita tukar tempat dulu, 432. Ni 540. Jadi X kita adalah bila kita pindah 540 tolak 432. Berapa? Ada yang dah buat? Berapa? 108. 108. Ya ke 108? Kenapa macam, sedangkan sudut dia kecil? Macam kecil. Cikgu, sudut M tu 185. 185. Yang mana satu? Cikgu tulis 135. Yes, betul. Okey. So, jawapan ni lain lah kan?
Ya. X tolak. Cuba betulkan yang mana cikgu salah. Bukan 432 lah. Dia berapa? 58. 58. Oh, X dia 58. Cuba tolong dulu. Yang ni 135 tambah 135 tambah 27 tambah 185. Dapat berapa? 477. 477. Okey, 477. 5. Jadi kat sini 477. 540 tolak 477. 58. 477 dapat 58. 63. 63. Yang mana satu ni? Okey, orang lain? Berapa? 540 tolak 477. 540 tolak 477. 63. 185. 82 lah. Aduh, bangun betul tu. Cikgu. Ya. Marah betul tu. Siapa tu? Jangan emo sangat. Sabar. Boleh je tu. Bawa. 482 lah jawapan dia. Bukan 472. Sorry. Bawa sekali. Sabar bawah saya. Istighfar. 482. Macam ni lah buat matematik. 482. 540 tolak 482 dapat berapa? 58. 58. 58. Banyak pula. Nantilah kamu buat, kamu betulkan 58 jawapannya. Yang ni tolong check balik. Ni cikgu salah. Sebab cikgu dah terkejut ni tengok 12.25. Kamu ada kelas nanti kan? Kelas apa? Ke dah habis dah? Dah habis dah? Okey, dah habis. Dah habis tak apalah cikgu betulkan sekejap Cikgu ni tak boleh, cikgu kesian. Sebab yelah kan kita nanti dah stres macam ni, lepas tu nak kejar-kejar pula masuk kelas lain. Jadi bagi masa sekejap, cikgu betulkan dulu. 482 540 X. So X tambah 482 sama dengan 540 X sama dengan 540 tolak 482. So dapatlah 58. Is it betul kan? Okey. So far dah dapat faham ke semua apa yang cikgu ajar? Boleh lah kan? Tapi ni baru betul. Ini baru betul soalan exam. Dia tidak semudah ABC seperti di atas ini. Ini. Dia tidak seperti ini. Sangat mudah. Dia akan masuk macam ni. Macam mana kita nak treat dia, macam mana kita nak jawab dia. Yang pertama adalah kita tulis dulu apa yang kita belajar. Formula dia. Apa-apa bab pun tulis dulu formula kat tepi. Kalau lah formula tu sikit. Macam yang ni ada 2 je kan. Jadi kita pun tulis dulu hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut keluaran. Kita pun tengok soalan dia. Dia bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon sekata. Sekata tu nilai sisi dia adalah sama dan sudut dia adalah sama. Kan dia ada 2 ciri tu. Dan pentagon sekata. Sama juga. Dia akan ada panjang sisi dia sama dan sudut dia akan sama. Jadi kita pun masukkan dalam hasil tambah sudut pedalaman. Kita ada 2 formula. Kita nak pakai yang mana? Tak apa, kita tengok dulu maklumat yang dibagi. Kita pun apply sudut pedalaman dan sudut pedalaman juga. Kita cari nilai sudut di setiap satu. Bila kita dah dapat nilai sudut setiap satu, kita pun tengok balik apa dia nak. Kita pun cuba keluarkan balik and then kita apply apa yang kita dah belajar lah. Contohnya satu bulatan 360. Kalau yang satu garis tu 180. And then kita dapat selesaikan. Okay, clear? Laju tau cikgu terang? Ya. Clear. Yang lain okey? Cikgu dah dengar suara yang sama je. Tapi cikgu rasa cikgu rekod. Okey, kita ada satu soalan lagi cikgu ingat nak buat. Tapi sekarang dah 12.27. Jadi cikgu rasa cikgu tutup dulu kelas ni. Tapi yang nak stay, kita boleh buat sama-sama. Yang tak nak stay, kalau ada kerja boleh kamu keluar lah. Tapi sebelum kita tutup tu, kita keluar ni, kita tutup dulu kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, untuk yang hadiah hari ni terima kasih. Yang nak left boleh left. Yang nak stay boleh stay. Kita buat sama-sama untuk soalan nombor 2. Tapi yang nak left tak apa, cikgu akan rekod. Cikgu rasa cikgu rekod, nanti cikgu check balik. Jadi cikgu akan teruskan rekod ni, nanti cikgu upload kat YouTube. Lepas tu nanti kamu boleh tengok video ni. Okey, clear? Faham ke apa yang cikgu maksudkan?
Faham. Faham. Okey, terima kasih semua. Ke semua nak stay? Okey. Solat Ha. Jumaat. Solat Jumaat. Okey, yang nak solat Jumaat boleh pergi solat Jumaat. Cikgu akan buat yang itu. Okey, terima kasih semua. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa baca Al-Kahfi ya. Okey, yang mana stay, kita tengok kat sini soalan dia adalah, mari kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada corak yang terhasil daripada cantuman jubin. Terdapat dua jenis jubin. Jubin yang pertama adalah jubin A, jubin yang kedua adalah jubin B. Okey, so dia ada dua jenis jubin yang merupakan poligon sekata. Dia bagi tips dia, dia dah bagi clue yang mana dia adalah poligon sekata. Sorry, cikgu angin. Poligon sekata. Dan bilangan, hitung bilangan sisi jubin A. Dia nak tahu N untuk A. Bilangan sisi. Bilangan sisi ni N lah. N dia adalah, dia nak tahu N berapa. Okey. Jadi, tengok soalan ni quite tricky tau. Sebab dia tak bagi nilai sudut. Nilai sudut berapa, nilai sudut berapa, nilai sudut berapa. Dia tak bagi. Jadi macam mana kita nak selesaikan tu? Okey. Sama juga, adakah masih ada yang stay? Kalau ada stay, okey boleh. Cikgu shock. Okay, cikgu shock sendiri cakap kan. Okey, sekarang ni kita pun buat. Kita tulis dulu macam cikgu cakap. Kita tulis dulu formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman adalah N tolak 2 darab 180. Ke semak kat sini? Cikgu rasa semak lah kat sini. Sebab kita tak nampak gambar rajah. Kita tulis kat tepi ni. Yang nak tulis, tulis dulu. Hasil tambah, tulis dulu apa formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman adalah N tolak 2 darab 180. Dan hasil tambah sudut peluaran dia adalah 360. Okey. Jadinya dekat sini dia bagi tahu hasil tambah yang dan diminta berapa bilangan sisi untuk jubin A. Jubin B kita tahu tak bilangan sisi dia berapa? Tahu. Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi jubin B kita dapat selesaikan. Hasil tambah, kita buat dulu. Hasil tambah sudut pedalaman untuk jubin B adalah sama dengan, kan dia ada berapa sisi? 3. 3 tolak 2 darab 180. 180. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapatlah 180 juga. Betul. Sebab segitiga kan. Okey, ni cikgu zoom lagi. Okay, ni tricky tau. Kamu kalau betul-betul faham, kalau tak explain, tak nampak. Lama cikgu fikir nak jawab nanti. Okey, sekarang ni kita tahu 180. Bila 180 segitiga, dia kan sama sisi. Bila sama sisi, kita bahagi dengan N. Bahagi dengan N, 180 bahagi dengan 3 dapat berapa? 60. Jadi dekat sini 60, dekat sini 60, dekat sini 60. Bila dekat sini 60, kamu tengok. Dia kan bagi tahu jubin A ni adalah sisi sama. Bila sisi sama, kita tukar pen sikit. Okey, sisi sama, sisi sama, sisi sama, sisi sama. Jadi dia punya sudut sama kan? Ciri-ciri karakteristik untuk poligon sekata. Panjang sama dan sudut dia akan sama. So kat sini dengan kat sini adalah sama. Okey. Jadi kita letaklah contoh, kita letak A. Dan kat sini pun A. Satu bulatan adalah 360. Jadi 360 kita boleh letak kat sini. 300 tukar pen. 360 sorry. No. Cannot. Okay. A tambah 60 sama dengan 360. Jadi kita buat yang ni 2A tambah 60 360. Jangan lupa sudut. Okey. Jadi 2A sama dengan 360
tolak 60, kita dapat 300. 300. Jadi A kita bahagikan kepada ni 2 kan, kita pindahkan kan. Jadi A dapat berapa? 150. 150. Okey, jadi maksudnya kat sini dia setiap satu ni adalah 150. 150. 150. Sama juga yang ni pun. Sebab kan jubin A sama kan? 150. 150. 150. Semua sama. Okey, bila kita dah dapat jubin A, dia tanya sisi kan? Macam mana nak buat? Cikgu cakap tadi. Kita ada 2 formula kan? Cikgu dah tulis sini. Yang kita buat dalam mana soalannya? Jadi kena kecilkan sikit. Dekat sini formula yang kita belajar ada 2 tapi ada tambahan masa cikgu terangkan waktu dalam ni tadi kan. Sudut pedalaman, kena tukarkan lain. Sudut pedalaman untuk poligon sekata. Nak warna biru. Okey. Sudut pedalaman dia punya nilai adalah kan cikgu lari. Okey, tak boleh. Yalah. Sudut pedalaman dia adalah N tolak 2 darab 180 bahagi dengan nilai N. Okey, jadinya sudut pedalaman kita dapat sudut pedalaman untuk jubin A. Sudut pedalaman, tulis balik, sudut pedalaman jubin A adalah berapa? Dia bagi tahu sudut pedalaman kan dia setiap satu ni adalah 150. Dapat tangkap setakat ni? Boleh ke? Faham tak? Kan satu kan? Okey, sudut pedalaman dia. Jadi kita pun terbalikkan duduk dalam sisi ni. 150. Tadi mana kan? 150. Sudut dia sama dengan N tolak 2 darab 180 bahagi N. Kan formula dia ini. Kita dah dapat jawapan kat sebelah sini. Dan sekarang ni kita nak cari nilai N. Bilangan sisi dia. Kita pun terbalikkan dia. Kita pun tukar-tukar lah. Sekarang dah dapat 150 darab dengan N. N tolak 2 darab 180. Kat sini. Okey, cuba buat dulu. Selesaikan dulu. Dah dapat bagi tahu. Cikgu, saya dapat 12. Betul ke? Betul. Sama dengan 12. Yang lain dapat tak? Jadi jawapan dia adalah 12 sisi. Jubin A mempunyai 12 sisi. Yang lain dapat ke?
Dapat. Dapat. Okey. Faham tak? Ke nak cikgu ulang balik sikit? Cikgu ulang lah kan. Kita buat konklusi sikit ya. Okey, kita akan tengok soalan. Raja menunjukkan sebahagian daripada corak terhasil melalui cantuman jubin. Kita ada dua jubin. Jubin A dan jubin B. Jubin A merupakan poligon scatter. Kena highlight dapat soalan ni. Poligon scatter. Kita akan ingat ada dua ciri. Dia ada panjang yang sama dan sudut yang sama. Dia lepas tu dia nak bilangan sisi jubin A. Berapa nilai sisi? Bilangan sisi kita ingat dia adalah bentuk dia adalah N. Dia punya perwakilan dia N. Okey, kita pun, yang ni tricky. Kita pun kena tengok balik betul-betul hasil tambah sudut pendalaman dia untuk B. Kita dah tahu hasil, kita pun tulis dulu soalan dia. Bukan soalan, sorry. Kita tulis dulu formula dia. Hasil tambah sudut pendalaman berapa, hasil tambah sudut keluaran berapa. Okey, sekarang ni kita boleh apply untuk formula yang hasil tambah sudut pendalaman. Kita cari nilai jubin B. Dapat nilai jubin B, dia kan kat sini kena perhati betul-betul jubin A dan jubin A adalah sama kat sini. Kita pun tolak. Tolak dapat A dia adalah 150. Bila kita dah dapat 150, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, poligon scatter dia sama sisi dan sama panjang. Bila sama sisi, kita boleh apply yang 150, 150, 150, semua 150. Bila dah 150, kita pun tengok balik formula. Kita ada tambah pula formula yang cikgu baru terang tadi, ada sudut pendalaman. Betul lah ni? Sudut pendalaman. Jadi, kita pun masuk dalam formula. Sudut pendalaman bagi jubin A adalah 150. 150 masuk dalam formula N tolak 2, darat 180 bagi N. And then kita pindah bagi N, dapatlah nilai N. Okey, clear ke? Dapat faham? Yeah. Clear. Alhamdulillah. Senang kan? Boleh kan? Tapi macam tu lah bila kamu nak buat latihan, cuba banyakkan latihan macam ni. Banyak pengiraan dia ada tricky-tricky dia. Kalau yang atas ni kita senang sikit faham kan? Okey, so itu saja untuk kelas hari ni. Kita tak ada kerja sekolah. Oh, cikgu lupa. Nanti cikgu bagi Google Form untuk isi sebagai kehadiran. Okey? Okey, itu saja. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.